Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Dalam hidup ini ya Tuhan, 主要在我们的生命里面， kami melihat bahwa rumput di halaman tetangga kami itu selalu lebih hijau daripada yang di halaman kami sendiri. 我们是否看到外面的草地比我们家中的草地更加美好？ Kami merasa alangkah bagusnya kalau kami bisa menjadi seperti orang itu, orang ini. 我们感受到，我们如果成为那一个人，某一个人是那样的好。 Padahal masing-masing kami Tuhan ciptakan seturut dengan gambar dan rupa daripada Tuhan 其 sendiri. 实我们每一个人就是照上帝的形象来造的。 Sayangnya ya Tuhan, kami tidak bisa berperan sebagaimana yang Tuhan maksudkan. 是非常的可惜，我们不能做一些你想要我们做的。 Karena ada sesuatu di dalam diri kami yang tidak beres. 因着在我们心中有一些不能蒙你喜悦的事。 Nah sekarang Tuhan lewat firman yang dibacakan dan diberitakan, 主愿你借着我们今天早上所传讲、所读的信息， tolonglah Tuhan berkata-kata kepada kami, 再次对我们每个人说话， agar selaras dengan syair daripada pujian yang barusan kami nyanyikan. 就像我们刚刚所唱的诗歌一样， Kami boleh ya Tuhan menjadi terang dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. 在我们的生命里面，我们可以成为上帝的光。 Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman Hidup itu kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们的生命之道，我们如此祷告。 Amin. 阿门。 Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan pelayanan, 我们今天的题目呢，就是有关我们的侍奉， mulia bagi Tuhan atau mulia untuk Tuhan. 我们要为神带来荣耀， Mulia di mata Tuhan. 在神眼中是一件荣耀的事。 Saya merasa tema ini abstrak. 我觉得这题目是那样的抽象。 Saya mensubkan tema ini menjadi bersih di mata Tuhan. 在这里有一个小题目，那就是在上帝眼中是这样的洁净。 Adapun ayat yang mendasari diambil dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. 我们所读的经文是在提摩太后书第2章21到22节。 2 Timotius 2 mulai dari ayat 20 bunyinya begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari segala hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 提摩太后书第2章从20节念到21节，在大富人家不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年人的肆意，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。 Setiap kita berdiam di rumah tinggal. 每一位我们住在我们的家， Ada yang rumah tinggalnya itu apartemen. 我们住的家就像公寓一样。 Ada juga rumah tinggalnya itu homeland. 有的家我们是在平地里面， Tapi
mau apartemen atau rumah yang di atas tanah biasa, 无论是在平地或者是在公寓里面， di dalamnya itu terdiri dari berbagai macam perabotan yang masing-masing itu bahan dasarnya khusus. 在里面的器具是各种不同，也有一些特别的。 Nah, kalau misalnya kita masuk ke rumah seseorang, di pintunya suka ada gentong. Untuk apa itu? Untuk naruh payung kalau misalnya hujan, jadi nggak dibawa ke dalam. 我们进到每一个人家，在哪里有一个炉，是否是放着你们下雨的时候可以放雨伞？ Nah, gentong itu dari tanah liat. 这个铜是瓦器制造的。 Nah, begitu kita masuk ke rumah melewati pintu. 我们一进到大门的时候， Nah, ada kusen, ada kalanya dari kayu, ada kalanya juga sekarang dari aluminium. 那门框是木头或者是用铝制的。 Masuk ke rumah ada almari. 进到里面有一些的橱子， Kebanyakan itu dari kayu. 多半是从木制的。 Kalau masuk ke dalam kamar, banyak peralatan plastik, termasuk misalnya tempat untuk naruh baju kotor. 进到房间的时候，很多的器具，包括放那些要洗的衣服的器具。 Nah, misalnya ada sofa, itu bisa dari karet, kemudian bisa juga dari rotan. 所制的沙发可能是岩石或者是藤做的。 Jadi barang-barang yang ada di dalam rumah itu ada bahan-bahannya masing-masing. 每一个东西都是用各种不同的材料制的。 Ayat 20 yang tadi sudah kami bacakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. 刚才我们所读的12到那里所提的，在大富人家所的器具有金银或者是从瓦器做的。 Jemaat, apa yang dimaksud dengan dalam rumah yang besar? 在这里所说的在大富人家是什么意思呢？ Yang dimaksud rumah yang besar itu adalah gereja, jemaat, kumpulan daripada ada orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. 大富人家是指在我们的教会，乃是蒙主拣选拯救的一些信徒们。 Nah, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas, perak, tapi juga dari kayu, dari tanah. 大富人家的器具里面，不是从金银器具，也是从手造的一些制品。 Ini adalah gambaran bahwa di dalam gereja itu ada jemaat dan jemaat itu terdiri dari berupa-rupa. 这是一个描写，在我们的教会里面有许多不同各种的人。 Kalau dikaitkan dengan pelayanan, ada yang dikaruniakan jadi pemimpin, jadi kepala. 若是以侍奉连结，那就是成为一个教会的领导者、教会的执事。 Kemudian kalau dikaitkan misalnya ada yang jadi pengajar. 比方说，有一些是有教导的恩赐， Ada juga jemaat di dalam kehidupan ini terpanggil sebagai pengusaha. 也是一个信徒，他们是做生意的， Tapi ada juga yang jadi karyawan. 也有一些是做职业的。 Di tengah keluarga ada yang berposisi jadi orang tua, ada yang jadi anak, ada yang jadi mertua, ada yang jadi mantu. 在家庭里面有家长、有孩子、有媳妇、有女婿。 Jadi masing-masing di dalam kehidupan itu diciptakan oleh Tuhan serupa dengan maksud daripada Tuhan 在我们 sendiri. 的生活里面，每一个人就是照神的形象被造，各自有不同的角色。 Nah, kalimat berikutnya yang pertama untuk maksud yang mulia, terus kemudian ada juga untuk yang bukan mulia. 下一节所说的，刚才成为一个贵重的器皿，那么也有一些卑贱的器皿， Dikatakan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 那就是卑贱的器皿 Jemaat, apa maksudnya? 是什么意思呢？ Masing-masing kita itu ada yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Itu artinya pekerjaan yang di atas rata-rata, pekerjaan yang istimewa. 我们每一个人在上帝的侍奉里面，可能是有一些做荣耀的事件，或者是做普通的事件。 Tapi ada juga yang mengerjakan pekerjaan yang terlihat tidak istimewa, biasa-biasa saja. 但是也有一些工作似乎看来是那样的平凡。 Pertanyaan saya sekarang buat kita, 我们的问题是说， apakah emas itu lebih mulia daripada tanah? 是否这黄金比瓷器更为重要呢？
Kalau tadi dikatakan yang pertama untuk yang mulia, terus kemudian yang terakhir bukan untuk yang mulia. 若是刚才我们说荣耀的器具，那么接下来是被建的， Apakah misalnya kayu itu harus jadi emas? 或者是木头要成为黄金， Haruskah tanah itu terus kemudian jadi perak? 或者是瓷器成为银器？ Emang emas itu logam mulia? 本来黄金是那样的宝 Tapi 贵， tidak berarti emas itu lebih mulia daripada kayu. 但是并不是表明说黄金绝对是比木器更为宝贵。 Saudara, bukankah pernah ada orang yang taruh anggur di guci yang terbuat dari perak? 岂不是有一些人他们做的葡萄酒放在银做的器具， Rasanya gimana? 那么有什么味道呢？ Kecut, nggak bisa diminum. 是那样的酸，不能喝的。 Sehingga harus ditaruh di gentong yang memang terbuat dari apa? Tanah liat. 因此要将酒放在瓷器里面。 Jadi yang dimaksud di sini masing-masing itu Tuhan sudah ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. 这里所说的呢，是上帝已经知道是照他的形象来做的。 Yang tanah tidak perlu ingin jadi emas, berubah jadi emas, itu sesuatu yang tidak mungkin. 作为瓷器的，我们不需要说成为金器，这是不可能的。 Tapi yang paling penting seperti yang dikatakan di dalam ayat 21. 但是最重要的，就像我们所读的21节所说的， Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, 人若自觉脱其卑贱的事， apa yang dimaksud dengan menyucikan? 什么叫做清洁的心？ Bahasa sehari-harinya itu adalah membersihkan. 那是我们造成我们清洁的心。 Nah, jikalau kita membersihkan hidup kita, bukan hanya badan kita saja, tapi karakter kita, rohani kita di hadapan Tuhan. 我们若要自洁的话，并不是单单我们在哪里在身上的洗礼，乃是要将我们的人格、我们的行为也要自洁。 Kita menjadi orang yang murni, kita menjadi orang yang kudus, kita menjadi orang yang bersih di hadapan Tuhan. 我们在主面前成为一个纯粹、成为一个清洁的人。 Dikatakan ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. 因此，他就成为贵重的器皿。 Artinya apa? 是什么意思呢？ Tuhan akan memakai. 上帝要使用它， Tuhan akan menggunakan sesuai dengan maksud daripada Tuhan sendiri. 上帝要照他的旨意使用它。 Jadi kalau begitu jemaat, yang paling penting itu adalah kita bersih di hadapan 因 Tuhan. 此，最重要的乃是我们在上帝面前要有一个自洁的心。 Bersih semuanya. 我们在各方面都要自洁。 Kalau bersih, Tuhan akan memakai kita. 若是我们清洁，那么上帝就要使用我们。 Tanggal 8 Juli yang lalu saya berkesempatan untuk menghadiri pemberkatan nikah dan resepsi nikah di Hotel Mulia Bali. 7月8号那一天，我有机会在穆利亚旅馆在巴厘岛参加婚礼。 Terus kemudian seperti biasa kalau masuk di satu tempat, sebelum masuk ke ruangan besar utama, saya suka meringankan tubuh. 就像平时一样，我要进到大门之后，要有一个轻松的心情。 Nah, kali ini saya meringankan tubuh yang kecil saja, tapi masuk di tempat meringankan tubuh yang besar. 这个时候，我就是轻松我的心情，要进到更大的房子。 Maksudnya mau buang air kecil saja, tapi saya masuknya di tempat yang biasa buang air besar. 意思是说，我要进到小便所，但是我要进到一个马桶。 Begitu saya buka pintunya, 当我开门的时候， itu tutup klosetnya bisa buka sendiri, saudara. Cuit, gitu 那个 ya. 马桶的盖子可以自动开门。 Saya ini wong deso, saudara. 我是乡下人， Kalau orang Bali itu yang nggak ngerti, ya pasti lari terbirit-birit. Dipikirnya itu setan, 那 saudara. 么那些不懂事的，他以为那是鬼在里面， Tapi itu kan kerja sensor. 但是那个是有受控制的。 Setelah saya duduk, saudara, 当我坐下的时候， saya kaget, saudara.
我感到惊奇。 Karena yang saya duduk itu hangat, saudara. 但我坐的时候是那样的温暖。 Jadi setelah selesai buang air kecil, masih tetap senang duduk di situ, 当我 saudara. 小便以后，我不愿意起来， Kenapa nyaman? 为何是那样的舒服？ Lantainya bersih, saudara. 地板是那样的清洁。 Saya gini kan muka saya bisa lihat wajah saya, cakep, saudara. 我看到那个地板发亮，看到我是那样的英俊。 Setelah selesai acara, saya masuk lagi ke situ, saudara. Saya menghangatkan lagi, saudara. 婚礼结束，我还要回到那个地方， Kenapa? 为何呢？ Tempatnya bersih, saudara. 那地方是那样的清洁。 Nah, saya aja kalau ketemu tempat yang bersih mau pakai, saudara. 我看到一些清洁的器具，我要使用它。 Kita baru liburan kan? 我们刚刚假期， Mungkin ada di antara kita yang masuk hotel, begitu masuk depannya bersih, tapi masuk ke kamar mandi, gitu. 或许我们进到酒店是那样的讲究，进到洗手间是那样的肮脏。 Apakah tahun depan kalau liburan lagi saudara mau ke hotel itu? 是不是在假期里面我们要去某一间酒店？ Enggak mau. 是不要的。 Jadi betapa pentingnya bersih itu. 清洁是那样的重要。 Jadi yang Tuhan harapkan dan Tuhan perintahkan melalui bagian ini, jadilah bersih. 上帝所期望在这一节所说的，我们要自洁。 Bersih di dalam pikiran, bersih di dalam kehidupan, bersih di dalam segala aspek kehidupan kita. 在我们的心思意念，在我们的行动，在我们一切所做的都要自洁。 Nah, orang yang menyucikan dirinya dari segala hal yang jahat, 人若自洁，脱去背洁的事， kata jahat yang dimaksud di situ adalah hina. 这里所说的那就是背贱。 Jadi kalau seseorang sudah membersihkan hidupnya dari segala yang hina, 若是人若自洁，脱离背贱的事质， ia akan menjadi perabot rumah yang mulia. 他就做荣耀的器皿， Ia akan dipakai oleh tuannya. 他要被族人所使用， Ia akan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 他是预备做上帝荣耀的事件。 Itu artinya Tuhan mau memakai. 意思是说，上帝要使用他。 Tapi kuncinya itu adalah bersih. 闭戒是说，我们要清洁。 Jemaat yang disayang oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹们， setiap minggu pertama biasanya saya itu tidak berkhotbah, tetapi pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah. 每一个月第一个礼拜，我从不讲道，但是我却要做礼拜。 Satu kali saya pergi ke gereja dan yang khotbah hari itu adalah seorang wanita. 有一天，我在那里做礼拜，讲员是一个女传道。 Yang membuat saya kaget, orang yang berkhotbah ini dituntun ke mimbar, rupanya beliau buta. 使我感到惊奇。当讲到上台的时候，他被牵着上讲台，可能他是盲眼的。 Saya tidak tahu beliau buta sejak lahir atau beliau buta di tengah umur. 我不知道他是天生的盲眼，或者是在以后才盲眼的。 Tapi rangkuman dari khotbahnya, dia itu menyaksikan bahwa Tuhan sendiri yang menuntut dia untuk hidup yang murni. 但是在讲道的时候做一个总结，他说：“上帝要我在那里有一个纯洁的心来侍奉。” Dia kutip ayat siapa yang boleh menumpang di rumah Tuhan. 他就拿起一个圣经，是说谁人可以在上帝的家住宿。 Lalu beliau bersaksi panjang lebar, dimurnikan di dalam pikiran, dimurnikan di dalam keuangan, dimurnikan dalam perkataannya. 以后在那里做见证说，上帝使他在他的言语、行为，在金钱上、财务上的清洁。 Nah, karena beliau sudah dimurnikan oleh Tuhan, 因此他已经受到上帝的洁净。 lalu beliau memaparkan slide, 以后他那里有一个图画给大家看， menunjukkan pelayanan yang dilakukan oleh beliau. 那就是放播他在各方面的侍奉。 Ada satu daerah di Jawa Tengah yang kersang, kering, kerontang.
有一个在中爪哇一个偏僻的地方， Tapi justru beliau berhasil membuat bersama-sama dengan penduduk membuat banyak sumur. 但是在那里却是成功的在那个荒地制造许多的水井。 Nah, ini pengakuan dari beliau sendiri. Kan susah itu tanah kering itu mengeluarkan air. Tapi doanya didengar oleh Tuhan sehingga betul-betul daerah itu jadi daerah yang subur. 这就是他所做的见证，是实在的。一个在荒地里面很难找水，却是成为一个肥沃的土地。 Beliau mengatakan, saya wanita, saya ibu rumah tangga. 我是一个女人，是一个家庭主妇， Saya juga bukan orang yang kaya. 我也并不是富有的人。 Tapi kenapa sekarang bisa jadi berkat di daerah Jawa Tengah? 但是为何上帝借着我可以在中爪哇成为别人的祝福？ Karena dia sudah diproses oleh Tuhan, dimurnikan oleh 因 Tuhan. 着他已经受到一个过程，已经被上帝所洁净。 Jemaat yang disayang oleh Tuhan, 祝所有的弟兄姊妹们， mari. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, bahkan diperkenan oleh Tuhan dalam apa saja, biarlah hidup kita itu kudus, murni, bersih di hadapan 让 Tuhan. 我们每一个人都是要被真正被上帝使用，让我们接近我们自己在各方面。 Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya? 问题是说，我们要用如何的办法？ Nah, di dalam ayat yang berikutnya lagi, 接下去我们所要读的 ayat 22. 第22节。 Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. 你们要逃避少年的失意，同样清心祷告的人追求公义、信德、仁爱、和平。 Tentu banyak cara menjadi bersih. 当然，我们有自己有许多的方法。 Misalnya kalau kita ingat tentang carang anggur, bersih itu ya dibersihkan, dipotong. 比方说，关于葡萄树，若是要接近，我们就在那里拆剪； Kalau di rumah dibersihkan itu ya dicuci. 在家里，我们要清洁，我们要经过洗礼。 Kalau dibersihkan yang dimaksud di sini apa? 在这里所说的清洁，在这里指哪一方面呢？ Ada dua kata yang perlu diperhatikan. 有两个词句我们需要注意的。 Yang pertama, jauhilah nafsu orang muda. 第一样呢，就是我们要逃避少年人的私欲。 Apa yang dimaksud dengan jauhilah? 怎么是说要逃避呢？ Jauhilah itu artinya berlari dari. 逃避的意思，那就是我们要在哪里逃避，远远的离开。 Sama seperti Yusuf berlari dari rumah Potifar. 就像约瑟从波提乏的家逃跑， Meninggalkan sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar itu. 他就是要离弃那些不法的事件， Meninggalkan yang bisa mengotori itu. 他要离开那个玷污自己的地方。 Jadi berlari sekencang-kencangnya. 因此，他要那里不断的逃跑、掩蔽这些事。 Berlari dari apa? 他要逃避什么事呢？ Di sini dikatakan berlari, jauhilah nafsu orang muda. 那就是逃避少年人的私欲。 Apa itu nafsu orang muda? 什么叫做少年人的私欲？ Untuk memahami ini kita perlu sedikit tahu latar belakangnya. 我们要了解这一点，我们先看它的背景。 Tulisan ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada Timotius. 这里所写的，那就是保罗他写给提摩太。 Timotius menjadi gembala di kota Efesus. 提摩太在以弗所教会侍奉。 Nah, di kota Efesus itu banyak terjadi orang-orang yang hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. 以弗所那个地方就是一些享受的地方， Bahkan atas nama ibadah untuk kesenangan kedagingan sendiri. 乃是他借着敬拜，他所追求是肉体的事欲。 Jadi melakukan persetubuhan atau percabulan itu tidak dianggap sebagai cabul, tapi itu dalam rangka ibadah. 他们在那里彼此结交，他们认为这不是肮脏的事件，乃是当作他们在上帝里面的敬拜。 Saudara masih ingat bahwa di Indonesia ini ada Children of God
我们还记得吗？不久以前有 Children of God 这个信仰， Wih, laku sekali saudara. 是非常人许多参加的。 Karena begitu masuk ke ruangan itu, 因此你进到那个会堂， nanti akan ada praktek kasih saudara. 那么在那里要有一个比相爱的一些动作， Kasih itu memberi. 我们要彼此施给。 Jadi suami memberikan istrinya kepada orang lain, begitu saling tuker-tukeran saudara. 那么太太给丈夫，丈夫给太太，彼此交换。 Wah, kalau di rumah sebel sama dia, memang ke gereja ini tak tunggu-tunggu gitu ya. 若是我们进到这个教会，本来我所渴望的就像这个教会， Tuker-tukeran saudara. 那里他们互相交换伴侣。 Orang muda mana yang nggak mau masuk ke situ saudara? 有哪一个青年人不喜欢去这个教会？ Memang berbeda di zaman Efesus, berbeda juga zaman sekarang. 本来在以弗所的教会跟今天的教会也是有一些分别。 Kita barangkali mengatakan, waduh, amit-amit saya nggak akan seperti itu. 我们可能心里说，我绝对不会这个样子。 Tapi apa itu nafsu orang muda? 但是这个少年人的私欲， Emang harus dikaitkan, oh nafsu orang muda itu salah satunya itu berkaitan dengan libido, berkaitan dengan keinginan seksual yang begitu 少年 besar. 人的私欲乃是指个心意的问题。 Dan itu kaitannya hari ini ke pornografi, saudara. 这个心意的问题呢，就是一些黄色的影片。 Saudara, kalau ada orang yang sudah melihat gambar-gambar porno, entah itu dalam bentuk buku, majalah, koran, atau juga di layar kaca, 若是一个人喜欢看那些黄色动物，或者是那个蓝色影片， itu udah pasti mengotori pikiran, saudara. 一定是他受到思想上的玷污， Dan itu akan mengganggu seluruh 因此要影响 konsentrasi hidup kita, itu akan buyar. 影响他一切，他就胡思乱想。 Saya nggak sengaja, saudara. 我是没有故意的。 Ini pada waktu masih pelayanan di Bali. 当我在巴厘岛侍奉的时候， Kemudian ada seseorang yang bertobat, 有一个人在那里悔改， menyerahkan kepada saya banyak sekali itu. Ada majalah, ada apa dan lain sebagainya 将那些黄色动物交在我手里， untuk diselesaikan, saudara. 将他这个东西管理清楚。 Nah, istri saya ngelihat dari atas, kemudian saya bakar-bakar itu di bawah, saudara. 我的太太在楼上看到我在那里开始烧这些动物， Tapi yang tebal-tebal itu susah dibakar, saudara. 但是那些厚的比较难烧的， Mau nggak mau kan saya robek itu satu-satu. 因此我们要一张一张在这里把它撕 Waktu 破。 robek satu-satu itu saya bisa lihat, saudara. 当撕破的时候，我不故意在那里看， Walaupun saya sudah nggak mau, tapi saya lihat, 虽 saudara. 然我不要看，但是没有办法。 Itu lama sekali, saudara, mewarnai hidup saya. Rasanya 是非常的具有影响我的思想。 Nah, saya punya pengalaman yang kedua, saudara. 我有第二个经验， Belum lama ini ada orang datang ke kantor kami, Karis. 不久之前在我们的办事处 Karis 那里有一人来， Dia bilang suami saya sudah almarhum, tapi mewariskan warisan, ini warisannya. 他说我的丈夫过世，他有一些的遗产就是这个东西。 Kalau yang dalam bentuk CD dia udah bakar, udah potong-potong. 若是在这个影店里面，他已经开始打破 Tapi 了， yang ini saya nggak bisa. Jadi minta tolong Pak Nyoman bereskan. 但是这一点我没有办法，你替我处理。 Pengalaman yang pertama, saya harus belajar. 前一个经验我已经学习了， Kali ini saya langsung telepon ketua BPH. 第二样我就叫着这个我们的人员们， SOS, bisakah tolong datang ke kantor? 你可以来到我们办事处帮 Oh 助。 ya, saya dekat sini sebentar lagi Pak Nyoman. 我很近，一下子可以到达。 Dan setelah datang saya katakan, ini ada dus titipan dari seseorang, tolong diselesaikan. 他到达以后，我有一个箱子，希望你把它解决。 Saya maunya bawa ke rumah.
我本来要把它带到家里， Saya tak bakar di rumah. 我要将这个东西在家里烧的。 Tapi saya takut nanti sampai di Telaga Cinta depannya UNESA ada polisi yang lagi rahasia, nanti saya ditangkap. 但是在半路上，我怕有警察在那里要查。 Saya minta, ayo kita sama-sama bereskan barang ini. Ya Bapak ngontrol saya juga ngontrol 那 Bapak. 么我应该在这里把它处理，我们互相监视。 Nah, kami akhirnya bereskan. Perlu waktu 1 jam seperempat untuk membereskan 以后 itu. 我们将这个东西1个钟头把它解决。 Nah, nafsu orang muda, betul salah satunya itu berkaitan dengan urusan-urusan pornografi. 少年人的事业，那就是与这些影片有关系。 Kalau orang sudah mengotori pikirannya seperti itu, 若是一个人在思想已经有这个污秽的这个形象 itu，pasti mengancam keutuhan keluarga. 他应该受到一个家庭的威胁， Karena suatu saat dia tidak akan pernah puas dengan pasangannya sendiri. 因着他不能因为叛离而得到性的满足， Entah hanya beli, entah pelihara orang, tapi itu pasti menghancurkan kehidupan. 或者他是在外面有外遇，一定他的家庭受到妨碍。 Itu nafsu orang muda, saudara. 这是少年人的事业， Tapi jauhilah nafsu orang muda 逃避少年人的事业。 kalau artinya itu hanya urusan seksual. 意思是说，若是那就是关于性的问题， Bukankah buat kita-kita yang usianya sudah usur, wah saya nggak perlu itu. Kenapa? Udah tua. 岂不是老人家说我不能受到这个威胁，因为我年纪大了？ Tapi yang dimaksud dengan jauhi nafsu orang muda bukan hanya untuk urusan seksual. 但是在这里说，少年的事业并不是单单是在性的问题。 Orang muda memiliki sifat keinginan yang tidak mudah dibendung. 少年人有一些情欲是他所需要，是很难受到拦阻。 Keinginan yang kuat yang tidak mudah dibendung itu juga terbawa sampai tua. 这个性欲可以把他带到他上了年纪， Nah, keinginan orang muda itu mau menang sendiri. 因为青年人他总是要赢的， Nggak berpikir perasaan orang. 他不顾别人的感受， Ngomong seenaknya dewe. 他讲话是随便乱讲的， Mau ke orang tua juga berontak. 他对老人家也是那样的反抗。 Nah, jemaat itu termasuk kategori juga nafsu orang muda. 这也包括少年人的事业。 Dan ini cocok dengan latar belakang daripada surat Timotius ini 那么这个 ditulis. 背景就符合我们所读的提摩太后书。 Jadi Paulus pada waktu itu melihat ada Himenius, ada Filetus yang mulutnya kotor. 保罗那个时候，他就是看到这个西米特还有未来处，他是讲肮脏污秽的事。 Omongannya itu menyesatkan, omongannya itu membuat orang jadi berdebat, omongannya itu akhirnya membuat orang jadi bertengkar. 他所讲的话都是引起人家与他的辩论， Nah, itu termasuk nafsu orang muda. 这也包括少年人的事业。 Ngomong semau-maunya sendiri, 他随便乱说， nggak berpikir bagaimana perasaan orang 他 lain. 没有想到别人的感受。 Kalau mau ribut-ribut lah, 若是他要争吵，就在那里争吵。 jauhilah itu. 我们要严避这样的事件。 Saya baru kemarin baca, 我昨天刚刚读， ada seorang ibu yang menulis 有一个妇女那边她写的， melahirkan anak itu sakit, 她产下她那个孩子， tapi lebih sakit pada waktu anak itu ngomong kurang sopan kepada 但 mama. 是那个时候生产之难比她所说的话又更加伤痛的心。 Nak, melahirkan kamu mama sakit, 我生下你是那样的痛疼， tapi itu hanya sebentar. 但是一时的痛疼， Tapi omongan kamu itu lebih membuat mama sakit. 但是你所说的话就这样刺伤我的心。 Omongan yang kotor, omongan yang nyelekit, omongan yang menyakitkan itu harus dibuang. 污秽的话，伤害别人、伤心的话，Jauhilah. 我们要严避。 Sekarang saya saksikan ibu yang tadi saya saksikan berkhotbah itu. 我现在倒回来讲那女人的见证。
Dia pernah satu kali doa nggak didengar oleh Tuhan. 他祷告的时候，上帝没有垂听， Dia iri sama anjingnya. 他嫉妒他的狗， Dia ngomong sama suaminya begini, 他对丈夫说 Pipi, kenapa ya kalau kamu ngomong sama anjingmu kamu begitu mesra?：“ 爸爸，你跟那只狗讲话是那样的有感情， Tetapi kenapa kalau kamu ngomong ke aku yang adalah istrimu, kamu tuh bentak-bentak?” 但是我是你的太太，你对我怎样沿着我？” Suaminya bilang begini, 丈夫怎么说？ kamu lihat 你看， kalau aku ngomong sama anjing, 我跟狗说话的时候， anjing itu enggak nyaut. 它没有回答。 Tapi ngomong sama kamu, aku baru satu kata, kamu 10 kata. 我跟你说，才讲一句话，你10句话反驳我， Kamu nggak sopan, kamu bentak-bentak aku. 你没有礼貌，这样的责备我。 Ya aku lebih sayang sama anjing lah, wong anjingnya diem aja gini kok. 因此，我爱这个狗，因此它听话。 Kamu ngelawan terus. 你一直在反抗。 Tolong maafkan saya, kalau ada istri-istri di dalam ruangan yang mulutnya juga gitu ya, bocor, longgar, ngomong cepet sekali itu, bukan responsif tapi reaktif. Nah itu jauhilah nafsu orang muda, itu termasuk 很 nafsu 对 orang 不 muda. 起，在我们中间都有这样的女孩子，希望你们不要随便开口说话，乱骂人。 Karena kalau mulut kita itu loh enggak kudus, bagaimana Tuhan mau nitipkan berita yang kudus? 因着我们的嘴不圣洁，怎么把圣洁事情交代给你做？ Kalau tubuh kita nggak kudus, bagaimana Tuhan mau menitipkan berita yang kudus? Orang nggak percaya. 若是我们的身体不洁净，那么怎样把一些洁净的事情交给你？当然，人家会不相信 Jadi 的。 kalau kita mau bersih, jauhilah yang tadi itu. 若是我们要洁净，我们要掩蔽这一些。 Tapi kata yang kedua, 第二样， kejarlah ada keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. 你要追求那清新自洁。 Kalau yang tadi jauhilah, 刚才所说的是掩蔽， itu lari dari. 你要掩蔽那些， Sekarang kejarlah, 你要追求。 sama-sama lari, tapi lari kepada. 一样的跑，但是对象却不一样， Lari kepada apa? 是向着哪里跑呢？ Lari kepada keadilan, kesetiaan, kasih dan damai 那 dibilang di 是 sini. 我们要向公义、新的仁爱、和平。 Tapi terjemahan lain itu larilah kepada kehendak daripada Tuhan. 其他的翻译，那就是我们要追求那些上帝要我们做的， Termasuk di dalamnya ada kasih, kesetiaan dan lain 包 sebagainya. 括在这里就是有新的仁爱、公义。 Jadi jemaat yang disayang oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹们， kalau ingin dipakai oleh Tuhan, 若是你愿意被上帝所使用， kita bukan hanya menghindarkan hal-hal yang bisa menajiskan, yang bisa mengotori kehidupan kita. 我们并不是单单掩蔽那些稍远的事意来肮脏污秽我们的身体， Tapi kita perlu berlari seperti orang yang berlomba. 但是我们也是要在那里好像赛跑一样的追求， Berlomba untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mencari pimpinan Tuhan, untuk mengenal apa yang dimaui oleh 我们 Tuhan. 在那里不断的赛跑，要找一些什么是上帝要我们做的。 Dan salah satu yang dimaui oleh Tuhan itu, kuduslah kamu karena aku kudus. 其中一样，你要圣洁，因着我是圣洁的。 Tuhan kita ingin kita ini bersih. 上帝要我们有清洁的心， Dan itu kita perlu tiap saat melakukan itu, berjuang. 我们要每时每刻不断的赛跑来追求这些仁爱公义。 Kalau jemaat memperhatikan ya, 若是我们注意到， kata yang dipakai semula itu loh di dalam ayat yang sebelumnya itu, 当做所有的词句之前所说的， jika seorang menyucikan, kata me yang dimaksud di situ adalah aktif. 人若自洁，这里所说的，那就是以主动来做的。 Kemudian yang selanjutnya ia dikuduskan, dipandang layak,
dipakai tuannya, disediakan, itu menunjukkan apa? Pasif. 那么以后所说的人若自己唾弃被接的事，就被主贵重的器皿，那就是被动词。 Ini menunjukkan apa? Ada bahagian itu anugerah. Tuhan yang memberi dan kita hanya bisa menerima. 意思是说，上帝主动给我们，我们是被动的接受。 Secara status Tuhan sendiri yang sudah menguduskan kita pada waktu kita menerima Dia sebagai juru selamat. 在身份上，那就是上帝赐予我们，当我们接受耶稣基督成为我们的救主。 Setelah itu kita yang sudah dikuduskan secara status itu punya kewajiban untuk menyucikan. Kata me itu artinya apa? Aktif melakukan. 以后我们自洁以后，我们在那里不断的追求，来造成我们清洁的心，那是我们要主动的去做。 Pada waktu kita aktif melakukan mencari kehendak Allah, 当我们主动的来寻找上帝的旨意， saya percaya kita akan hidup benar di hadirat Tuhan. 我深信我们在主里面成为一个上帝所重用、看为义的人。 Pada waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, 当我们在上帝成为义的时候， ada orang nggak ada orang kita tetap menjalani kebenaran. 无论有人看没有人看，我们照样去照真理来做。 Tuhan akan memakai kita sekalipun kita ini adalah orang yang sangat sederhana. 上帝虽然我们是一个是一个普通人，上帝要使用我们。 Tuhan bisa memakai kita orang yang kecil, orang yang sederhana untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. 上帝要使我们这个被见的人做上帝很大的事件。 Ada seorang yang bernama Pai Feng Li. 有一个人名叫做百凤利， Ini orang yang hidup di provinsi Tianjin, Tiongkok. 在这个人是在 Tianjin, ya. 在中国大陆这个天意这个地方， Orangnya hidup sebatang kara. 他是过着独生的生活， Tinggalnya di gubuk sewaan. 他住在一个简陋出租的房子， Pekerjaannya tukang becak, saudara. 他就是他三轮车，就是三轮车夫。 Walaupun tukang becak, 虽然他是一个三轮车夫， tapi hatinya mulia. 但是他有一个纯洁的心。 Tatkala dia menyaksikan seorang anak yang koreh-koreh di tempat pembuangan sampah, ngumpulkan barang-barang bekas, 但看到一个小孩子在垃圾桶那里找一些废物， dari becaknya dia memperhatikan. 从他的车他在那里注意， Ada makanan yang kotor dibuang, roti yang kotor dibuang, terus yang bersih itu sama dia dibungkus. 有一些肮脏的表面的东西，吃的东西把它去掉，它留住那个清洁的。 Bapak Pai ini bertanya kepada anak itu, 那么这个车夫就问这个小孩子 kenapa kamu sampai seperti itu?：“ 为何你像这个样子？ Saya lihat tadi kamu bungkus roti yang kotor. 我刚才看着你抱着那肮脏的面包， Untuk siapa? 你是为谁做的呢？ Di rumah saya masih ada 2 adik. 在我家里有2个兄弟， Adik saya kelaparan. 我2个弟弟在饥饿。 Loh, papa mamamu di mana? 你爸爸妈妈在那里呢？ Papa mama saya dulu pemulung, tapi nggak tahu di mana sekarang udah 1 bulan ini nggak ada. 我的爸爸也是捡垃圾，但是在以后就不知道出走了。 Lalu Bapak Pai ini ingin tahu, kamu naik di becak ini, ayo saya antar kamu pulang. 那么这白先生就说：“那么你坐我的车，我送你回家。” Sesampainya di rumah itu dia melihat adik-adiknya itu bukan hanya kelaparan tetapi nggak terurus. 到了那个家，看到2个弟弟不是但是肚子饿，但是看到是那样的没有人去管。 Dia teringat bahwa ada panti asuhan di situ. 那么他记得在那里有一个孤儿院， Anak ini diminta ayo naik. 那么这个孩子就把他带上车， Diantarkan ke panti asuhan. 就 Saudara. 送到孤儿院。 Di panti asuhan itu dia ngomong, ini memang bukan anak saya.
在孤儿院，他就说：“本来这不是我的 Tapi 孩子， tolong diterima. 但是希望你们可以把他收留。 Saya berjanji untuk nanti membayar. 我要将他所用的费用由我负责。” Dia ngayuh becak dari jam 6 sampai jam 8 malam, saudara. 他从清早6点到晚上8点，在那里踏他的三轮车。 Dia bukan hanya membayar untuk 3 orang anak yang dititip. 他不但是负责这3个人孤儿院的费用， Dia sumbang lebih, saudara. 他拿出更多的钱。 Di usia yang 93 tahun bapak ini meninggal. 这93岁的老人家过世了， Seperti biasa kalau orang meninggal gitu ya, suka ada sambutan. 就像通常有人在那去世，有一些人在哪里做见证。 Salah satu pengurus daripada yayasan itu memberikan kesaksian. 那么这孤儿院的一个负责人在那里做见证， Bahwa Pai Fengli Siansen ini 是杜安百分里， dia bekerja banting tulang. 他在那里殷勤的工作， Dia hanya mengambil sedikit untuk bayar sewa gubuknya. 他就是拿一些钱还他所住的简陋的房子， Dia ambil hanya cukup untuk makan siang dan malam. 他只是在中餐晚餐， Selebihnya itu diserahkan untuk panti asuhan. 其余的钱他会奉献给孤儿院。 Kami punya catatan. 我们在这里做一个记录， Kalau dihitung-hitung seluruh persembahan itu, kalau saya rupiahkan ya, kurang lebih 455 juta rupiah, 若 saudara. 是在这里计算，那么就差不多4亿多的印尼币。 Beliau hanya tukang becak. 他不过是一个三轮车夫， Tapi kenapa bisa dipakai menjadi berkat besar? 但是唯有上帝可以叫他成为众人的祝福。 Kuncinya di sini, saudara. 毕节就在这个地方。 Saya bacakan kalimatnya. 我读以下的话： Pukul 6 pagi, 清早6点钟， setelah melakukan rutinitasnya untuk bersekutu dengan Tuhan, 当我在主面前已经灵修以后， ia mengayuh becak, saudara. 就打三轮车。 Kuncinya itu apa? 是什么秘诀？ Setiap pagi sebelum dia memulai pekerjaan, 每天清早还没有开始工作， dia bersekutu kepada Tuhan. 他一生有交通。 Saya percaya dia adalah anak Tuhan. 我相信他是一个信上帝的人， Saya percaya dia bersaat teduh. 我相信他是过着灵修的 Jadi 生活， orang yang bersekutu dengan Tuhan, 一个有灵修生活的人。 betul-betul di dalam hidupnya itu bersih di hadapan Tuhan. 这是在他生命里面，他是个成为清醒的人， Sehingga Tuhan berikan kesempatan untuk melihat, 因此上帝给他有机会可以看到， kesempatan untuk bisa ikut berkarya. 他有机会可以为主而做。 Apakah keadaan saudara seperti tukang beca itu? 我们的环境是不是就像这三轮车夫一样嘛？ Kalau jawabannya tidak, 当然不是的。 pekerjaan mulia apa yang sudah kita lakukan? 我们做一些荣耀的事件吗？ Kalau kita ingin dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mulia, 若是上帝信任我们可以做一些荣耀的事件， mari bersihkan diri kita di hadapan Tuhan. 让我们自洁在上帝的面前。 Nanti Tuhan akan jadikan kita berkat. 上帝要我们使众人得着祝福。 Saya tidak tahu bagian apa. 我不知道在什么事上有份， Tuhan menolong kita. 上帝帮助我们， Mari kita tundukkan kepala. 让我们一起低头。 Sungguh-sungguh kami malu, Tuhan. 主，我们觉得非常的惭愧。 Kami mengaku sebagai orang Kristen. 我们承认我们身为基督徒， Kami pergi ke gereja, 我们上礼拜堂， tapi kehidupan kami tidak berkenan di hati Tuhan. 但我们的生命在主面前没有蒙上帝喜悦。 Kami terjerat oleh sesuatu
我们被一些事情所捆绑， Entah kenapa kami tidak bisa membendung mulut kami untuk berkata-kata yang tidak baik. 我们为何不能勒住我们的舌头，讲那一些不好听的话？ Kami memberontak terhadap institusi. 我们在那里反抗， Kami tidak berbuat sesuatu yang positif. 我们没有做一些正面的事件。 Sungguh mengingat Bapak P itu kami malu. 若是我们看到这个白先生，我们感到惭愧。 Firman-Mu hari ini Tuhan sangat sederhana. 今天早上我们所听的上帝的话是那样的简单， Engkau hanya menghendaki kami boleh ya Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu. 你是要我们每一个人有一个清洁的心， Tapi kami tidak mampu dari diri sendiri Tuhan. 但是我们照我们的力量，我们是不能达到的。 Oleh sebab itu ya Roh Kudus, tolong kuduskan kami. 因此，求主圣灵在这接近我们每一个人。 Ya Tuhan Yesus yang benar, tolong benarkan kami. 耶稣是我们在一切成圣。 Ya Bapa yang layak, tolong layakkan kami. 父啊，是我们在你面前得着成圣，配得在你面前。 Enggak tahu berapa lama kami akan menjalani kehidupan yang tersisa. 我们不知道在我们有生之年还有多少天。 Tolong bantu kami jangan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin saja. 主帮助我们，不是在那里只是例行公事， Tapi ada sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kami boleh kerjakan, lakukan. 但是有一些事情你信任给我们做的。 Kami mau, tapi tolonglah kami Tuhan. 主啊，我们愿意为你做的是给我们有力量。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们如此祷告。 Amin. 阿门。